Okey, cuba tengok. Ini ayat yang pertama yang tuan-tuan potong tadi. Wa qala allazina kafaru lillazina amanu. Macam mana kita nak faham satu-satu jumlah pula tuan. Potong dah cantik ya. Tadi ada 5 jumlah ya. Okey, sekarang cuba tengok tuan. Wa qala allazina kafaru lillazina amanu. Dan qala dia telah berkata. Dia telah berkata. Allazina orang-orang yang kafaru mereka telah ingkar. Ya. Li kepada allazina orang-orang yang amanu mereka telah beriman. Okey, sekarang tuan, cuba tengok tuan. Selesaikan yang ni saja. Selesai yang ni tutup kelas kita tuan. Ya. Sebagai bukti tuan-tuan betul-betul faham apa yang kita belajar hari ni ya. Jadi itu yang kita akan buat setiap kali selepas mana selesai perbahasan. Praktik itu masalah kita ya. Okey, sekarang tuan, soalan saya. Wa qala allazina kafaru lillazina amanu. Kalau saya tanya tuan-tuan pada pagi ini. Potongan yang pertama yang tuan-tuan potong ini tuan-tuan. Tuan-tuan nak panggil dia rangkap isim ke rangkap fi'il? Jawab tuan-tuan. Ya. Wa qala allazina kafaru lillazina amanu. Jawab tuan-tuan. Ini rangkap isim ke rangkap fi'il? Tuan-tuan dah belajar. Kalau dimulai dengan kalimah isim, rangkap isim. Kalau dimulai dengan kalimah fi'il, rangkap fi'il. Kalau dimulai dengan kalimah haraf, abaikan. Sebab perhitungan satu-satu rangkap itu hanya antara 2 kalimah saja. Sama ada tuan-tuan jumpa isim dulu ataupun fi'il dahulu. Rangkap isim ke rangkap fi'il tuan? Jawab tuan. Jawab tuan. Rasa seronok pula hari ni belajar kan? Walaupun ada sedikit gangguan, tapi taklah seteruk minggu lepas kan? Baik. Rangkap isim ke rangkap fi'il ni tuan? Wajib ada. Tuan Fudim, ya, walaupun dia dimulai dengan kalimah wa, ya, tuan tetap mesti ada jawapan. Rangkap isim ke rangkap fi'il? Sebab kita dah bincang. Satu-satu rangkap itu wajib ada nama di antara 2 saja. Sama ada rangkap isim ataupun rangkap fi'il. Alhamdulillah. Kebanyakan kita, jumhur ulama kata, dia adalah rangkap fi'il tuan. Ataupun kita panggil dia jumlah fi'liyah. Ya. Baik. Kenapa kita namakan dia jumlah fi'liyah? Sebab tuan-tuan nampak dekat situ tuan-tuan, dia dimulai dengan kalimah fi'il. Betul? Baik. Soalan saya tuan. Mana kalimah fi'il yang pertama? Jawab dulu soalan saya. Wa qala allazina kafaru lillazina amanu, dia adalah rangkap fi'il ataupun kita namakannya sebagai jumlah fi'liyah. Sebab sekarang seolah-olah tuan-tuan kata dia dimulai dengan kalimah fi'il. Betul? Okey, sekarang. Mana kalimah fi'il yang pertama? Ahsantum. Ahsantum. Jadi kalimah fi'il yang pertama ialah qala. Cuba perhati pada kalimah qala. Apa terjemahan qala? Dia telah berkata. Kita panggil dia fi'il madi ke fi'il mudhari'? Dia adalah fi'il madi, tuan-tuan. Ya. Macam mana tahu dia fi'il madi? Sebab ada perkataan telah dalam terjemahannya. Betul tidak, tuan-tuan? Okey, sekarang. Kalau betul qala itu adalah kalimah fi'il yang pertama, ya. Habis tu waw yang berada di dekat depan ini, tuan-tuan nak panggil dia kalimah apa? Jawab soalan saya. Ya. Kalau betul qala itu adalah kalimah fi'il yang pertama, habis tu sebelum qala tu ada wa tu. Wa itu tuan-tuan nak panggil dia apa? Jawab tuan. Wa itu tuan-tuan nak panggil dia kalimah apa? Isim ke fi'il ke haraf tu wa tuan-tuan? Jawab tuan. Jawab dulu. Yang ni kita kena ambil masa sedikit tuan-tuan ya. InsyaAllah selesai kelas kita ya. Baik. Jadi tuan-tuan, dia adalah kalimah apa tuan-tuan? Kalau qala itu kalimah fi'il yang pertama, habis tu waw itu kita nak panggil dia kalimah apa tuan-tuan? Ahsantum. Ahsantum ya. Yang penting semua jawab dia adalah kalimah haraf. Haraf apa tuan-tuan? Kita panggil dia haraf pemula cerita.
Dia adalah haraf isti'naf. Kenapa kita panggil dia haraf isti'naf, tuan-tuan? Haraf pemula cerita. Sebab dia memulakan cerita yang baru hari ni. Sebab yang lepas, kita bincang pasal lain, tuan-tuan. Hari ni kita bincang pasal apa? Pasal orang-orang kafir, tuan-tuan. Merupakan cerita yang baru. Jadi, kalau betul waw itu haraf, saya dah bagi tahu. Waw itu haraf, maka abaikan. Ya. Jadi, kalau kita gugurkan waw itu dalam ayat kita, seolah-olah, ini seolah-olah ya. Seolah-olah kita dimulai dengan kalimah qala, iaitu kalimah fi'il. Jadi confirm sungguh, betul sungguh apa yang tuan-tuan sebut. Dia adalah jumlah fi'liyah, bukan ismiyah. Boleh tuan? Sebab kita takut wow itu isim je. Kita takut tuan. Tapi hari ni kita dah bagi tahu dia adalah haraf, kalau haraf abaikan. Okey sekarang. Kalau betul dia jumlah fi'liyah, maka cari berapa maklumat tadi? Cari 3 maklumat. Fi'il, fa'il dan juga maf'ul kalau ada. Baik, soalan saya tuan-tuan. Jawab tuan-tuan. Tidak selesaikan 3 perkara sekarang ya. Sebab apabila tuan-tuan tahu 3 perkara ini, sebenarnya tuan-tuan dah boleh faham ayat kita walaupun tak melihat kepada barisnya tuan ya. Okey, sekarang jawab soalan saya. Mana kalimah fi'il yang kita nak bincang tadi? Kita nak bincang pasal fi'il apa tadi tuan-tuan? Jawab sekali lagi. Sebab kita dah bincang tadi, apabila jumpa jumlah fi'liyah. Tuan-tuan kata jumlah fi'liyah tadi kan, dimulai dengan qala, maka cari 3 maklumat. Ya, tuan-tuan wajib cari 3 maklumat. Baik, yang pertama fi'il tuan. Apa fi'il yang kita nak bincang hari ni tuan? Ya, dalam ayat ini Allah nak bincang perbuatan apa tuan? Allah nak bincang bersama-sama dengan kita ialah perbuatan berkata tuan. Qala tuan. Berkata. Ya, baik. Sekarang tuan. Soalan saya yang seterusnya tuan. Soalan saya yang seterusnya. Siapa fa'il? Siapa pelaku yang melakukan perbuatan berkata? Siapa yang berkata dalam ayat kita tuan? Jawab tuan. Yang berkata ialah allazinaka kafaru. Yang berkata dalam ayat kita ialah orang-orang kafir. Okey, sekarang semak tuan. Bukan Allah yang berkata, ya. Dalam ayat kita orang kafir yang berkata sekarang tuan. Yang berkata ialah orang-orang kafir. Okey, sekarang semak tuan. Ingat betul. Kita dah belajar tuan. Fa'il mesti berbaris depan. Betul? Fa'il mesti berbaris apa tuan? Mesti berbaris depan. Baik, cuba tengok tuan. Fa'il kita ialah allazina kafaru. Allazina kafaru. Panjang ke pendek tuan? Panjang sebab lebih daripada satu kalimah. Dan saya dah bagi tahu tuan-tuan. Apabila panjang yang akan dibahaskan hanya kalimah yang pertama saja, iaitu allazina. Betul tuan? Okey, soalan saya ialah. Okey, soalan saya tuan. Jawab tuan. Soalan saya ialah allazina. Hujungnya berbaris apa tuan? Hujungnya berbaris atas tuan. Betul tidak tuan? Sepatutnya fa'il itu hujungnya berbaris atas ke berbaris depan? Sepatutnya berbaris depan. Kenapa allazina tidak berbaris depan dalam ayat kita? Cuba jawab tuan. Ya. Sepatutnya fa'il baris depan, ya. Baik, betul dari segi makna sekarang allazina kafaru yang berkata tuan. Tapi kita dah belajar dalam bahasa Arab fa'il mesti berbaris depan. Tapi kenapa allazina tidak berbaris depan? Jawab tuan. Sebab mabni ahsantum. Jawapannya sebab dia mabni. Baik, dia mabni tuan. Sebab haraf ke? Sebab domir ke? Sebab isim yang berfungsi. Jawab tuan. Ahsantum. Jawapannya sebab dia adalah isim yang berfungsi. Sebab allazina terjemahannya apa? Orang-orang yang dia mewakili seorang ke ramai. Ramai tuan-tuan. Kalau ramai tuan-tuan, dia mewakili ramai lelaki ke ramai perempuan. Dua-dua tuan-tuan. Sebab yang berkata ini tuan-tuan, nak bagi tahu tuan. Orang kafir itu orang yang lelaki saja ke tuan?
Tidak, tuan. Perempuan sahaja ke? Tidak, tuan. Dua-dua, tuan. Ya. Jadi, tuan, bermakna allazina ini merupakan kalimah isim yang mewakili. Jadi, ada tak fungsinya? Adalah fungsinya mewakili. Jadi, kita dah belajar. Kalimah yang ada fungsi, maka dia kalimah yang kebal. Jadi, allazina kalau tak kebal pada pagi ini, sepatutnya allazina ke allazinu. Jawapan yang sepatutnya allazinu. Tapi kenapa tidak berbaris depan? Sebab dia mabni. Boleh? Okey, sekarang yang terakhir, tuan. Yang terakhir, ya. Ada ke tidak maf'ul? Ada ke tidak yang kena kata pula, tuan? Baik. Refer nota 23. Betul. Ahsantum. Okey. Baik, mana maf'ul kita? Mana maf'ul kita? Orang-orang yang beriman. Jadi maf'ul kita ialah allazi na'amanu. Boleh tuan? Baik. Jadi allazi na'amanu inilah yang dipanggil maf'ul yang kena kata. Maka barulah kita faham, boleh cerita dekat orang lain. Siapa yang berkata? Orang-orang kafir, ya. Siapa yang kena kata? Iaitu orang-orang yang beriman. Okey, sekarang saya nak tanya pula, tuan. Maf'ul, kita dah belajar hujungnya berbaris atas, ya. Sekarang allazina hujungnya berbaris apa, tuan? Berbaris atas. Tapi, tuan, kita dah bagi tahu tadi. Allazina dia berbaris atas sebab dia maf'ul ke? Sebab dia mabni. Jawapannya dia mabni sebab allazina yang pertama dengan allazina yang kedua sama saja. Dua-dua adalah isim yang berfungsi. Jadi kalau tak kebal allazina yang kedua, bacaannya macam mana? Pun kita kena baca baris atas, tuan-tuan, ya. Sebab maf'ul mesti berbaris atas. Maka kesudahan kita boleh faham daripada ayat ini, tuan-tuan, ya. Yang berkata ialah orang-orang kafir. Yang kena kata ialah orang-orang yang beriman. Jadi, orang-orang kafir telah kata kepada orang-orang yang beriman. Cukup 3 maklumat, sempurnalah ayat tersebut. Maka tuan-tuan boleh wakaf di hujungnya. Ya? Selesai, tuan-tuan. Itu sahaja. Siapa yang jelas semua, tuan-tuan? Tulis. Alhamdulillah. Okey. Jadi, itu perbahasan kita pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita akan buat latihan lagi. Potong ayat, tentukan jumlah, cari jumlah, tuan-tuan. Bahaskan sampai jumpa, tuan-tuan. Jadi itu sahaja, tuan-tuan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini diberkati dan juga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan tuan-tuan manfaatkan waktu dan juga waktu masa ini, tuan-tuan. Ya. Peluang yang ada ini gunakan betul-betul. Praktik betul-betul, tuan-tuan. Belajar sampai pandai. InsyaAllah tuan-tuan akan faham, dapat 2 perkara. Faham ayat Al-Quran dan juga bacaan yang betul, insya-Allah. Jadi sampai di sini saja pertemuan kita. Kita tangguh pertemuan kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Ramadan karim, Ramadan mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.